Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Nudrus, saya tak mau bercakap tentang Nudrus kerana saya seboleh-bolehnya nak mengelak daripada menyebut tentang perkara-perkara yang bersangkutan dengan Ustaz Nudrus, sebab saya tak mau bergaduh dengan dia. Tapi hari ini saya nak luah jugalah sedikit apa yang terbuku dalam hati saya. Saya nak kata sedikit kepada Ustaz Nudrus, bukan semua orang yang mengaku Asy'ariyah, sama ada ia benar-benar bertaklid dengan mazhab ataupun bertaklid dengan ikut-ikutan kawan-kawan ataupun tuk-tuk guru. Bukan semua Asy'ariyah rajin membaca. Ramai yang mengaku Asy'ariyah tetapi tak tahu metodologi Asy'ariyah. Ramai yang mengaku Asy'ariyah tak tahu apa satu tentang Asy'ariyah pun ada. Yang mereka tahu Allah maujud bila makan. Siapa tak macam dengan mereka, Wahabi. Ada yang mengatakan Asy'ariyah ni berpegang kepada sifat 20. Bodoh ke tak bodoh perkataan tu? Jadi apa yang saya nak katakan di sini adalah jangan menuduh orang lain yang bukan Asy'ariyah malah membaca, malah berfikir. Saya sendiri pun adalah seorang yang suka membaca dan suka meneliti apa yang orang tulis. Mungkin dalam bidang keagamaan ataupun teologi saya tak pandai. Dalam bidang lain pun saya tetap tak pandai. Tetapi banyak bidang yang saya belajar. Tak kira lah flora ke, fauna ke, parasitologi ke, ornitologi ke, geologi ke, segala macam G yang ada di atas muka bumi ni, ataupun segala bidang kajian yang ada atas muka bumi ni, saya cuba belajar satu-satu walaupun sekadar mendapatkan bahan yang basic saja. Itu mukadimah saya untuk Ustaz Nudrus. Jangan mengatakan orang yang bukan Asy'ariyah malah membaca, malah berfikir. Banyak benda mungkin dia tak cenderung ke arah teologi, tetapi dia memahami serba sedikit tentang teologi. Mungkin dia cenderung kepada benda-benda yang lain. Sebagai contohlah, kalau saya sebut kepada Ustaz Nudrus apa itu angiosperm, apa itu bryophyta, apa itu pteridophyta, mungkin Ustaz tak faham. Tapi adakah saya mengatakan orang lain malah membaca ataupun orang lain malah berfikir? Bukan. Kecenderungan seseorang tu bergantung kepada apa yang dia minat. Itu saja. Itu mukadimah saya untuk Ustaz Nudrus. Yang keduanya, kami bagi tahu kami dah halang Ustaz Kopiah daripada membuat posting-posting yang berhujah dengan Ustaz Nudrus. Bukan kata kita takut, tetapi kita tak mahu Ustaz Nudrus terus-menerus menunjukkan kelemahan di dalam diri dia. Kami sayang Ustaz Nudrus. Kerana apa? Kerana dia banyak membongkar kesesatan batiniah di dalam negara Malaysia. Itu satu sumbangan dan jasa yang besar yang kami kenang sampai sekarang. Dan dalam masa yang sama, saya mengambil sikap tak mau mengkritik Ustaz Nudrus. Tetapi kali ini saya mintalah kepada Ustaz Nudrus, tetapi kali ini saya minta dengan hati yang putih kepada Ustaz Nudrus, hentikan buat posting tentang akidah, sama ada posting maupun komen kat FB. Sebab kami kesian dengan Ustaz Nudrus. Kami tak mau merosakkan nama baik dia. Sebab tu kami diam. Banyak kesilapan-kesilapan yang kami boleh bantah satu persatu, tapi kami diam. Kerana apa? Kita masih berfikir, adakah kita nak aibkan sesama Islam? Sebab tu kami ambil langkah diam kepada sahabat saya, ustaz saya, guru saya, saudara se-Islam saya, Ustaz Nudrus. Saya kata kepada anda, saya sayang kepada anda. Awal lagi saya dah cakap, apa salahnya kita saling bermaafan sesama kita? Apa salahnya kita saling bermaafan antara satu sama lain dan merenung kembali kesilapan kita? Kalau kita menang hujah sekalipun, belum tentu menambah iman di dalam jiwa kita. Sebagai contoh, adakah Ustaz Nudrus tu memang ada kesilapan? Ya, memang ada kesilapan. Kita tengok posting daripada Mazuki Abdullah. Tanggapan balas ke atas komen UND. Saya telah menekuni kitab Al-Ibanah dan saya tidak menemui perkara yang diklaim oleh UND, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berkata Allah cipta imej, maknanya imej dirinya, dan diletakkan pada mata manusia beriman. Tidak ada sama sekali. Yang saya temui, beliau mengemukakan hujah
ahli sunnah bahawa orang-orang beriman akan melihat Rabb-nya dengan mata kepala mereka di akhirat kelak. Melihat wajahnya di syurga adalah sebesar-besar nikmat dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Lagi saya akan komen tentang Allah cipta imej. Maknanya imej dirinya dan diletakkan kepada mata manusia beriman. Kita akan sembang benda ni. Sebelum tu kita tengok dahulu posting Ustaz Nudrus. Sabda Nabi SAW bahawa kamu akan melihat Tuhanmu seperti kamu melihat bulan purnama, dan kamu tidak akan berpusu-pusu melihat Tuhanmu. Maknanya semua orang boleh lihat. Merujuk kepada jelas dan yakinnya penglihatan itu bukan menyamakan secara fizikal. Tak apalah, kita terimalah. Imam An-Nawawi mensyarahkan hadis ini dengan minhajnya yang berkata, bermaksud kamu akan melihat secara hakiki, tanpa ragu-ragu dan tanpa bersusah payah. Seperti kamu melihat bulan purnama secara hakiki. Melihat bulan purnama secara hakiki dan tanpa bersusah-susah. Ini adalah mengumpamakan penglihatan dengan penglihatan, bukan antara dilihat dengan yang dilihat. Okey, kita tengok dulu ayat Nudrus kata apa. Allah cipta imej. Maknanya imej Allah Ta'ala tu kan diletakkan pada manusia beriman. Macam mana dengan yang tadi? Bukan dilihat, saling dilihat. Bukan saling melihat, bukan saling dilihat. Sesuai dengan apa yang disebut oleh Imam Nawawi dengan apa yang disebut oleh Ustaz Nudrus. Pada hadis Imam Nawawi tadi, kita dapat melihat Allah secara hakiki. Hakiki ni adalah benda yang berada di depan mata kita. Tetapi Ustaz Nudrus kata Allah Ta'ala buat imej lalu diletakkan ke dalam mata. Ini adalah salah Ustaz Nudrus. Sebab dalam ayat lain Ustaz Nudrus kata, kalau mata kita nanti bukan melihat imej, apa akan kalian lihat? Melihat suara, bau atau zat Allah itu sendiri yang masuk dalam mata kita. Subhanallah, bila anda melihat sesuatu, adakah sesuatu itu masuk ke dalam mata anda atau imejnya? Dua-dua tak masuk dalam mata kita. Apa sebenarnya masalah dan ketidakselarian kefahaman saya bahawa Allah mencipta imej pada mata dengan kalam Abu Hasan? Ia selari dengan nas, selari dengan akal, selari dengan sains dan kalam Abul Hasan. Sedangkan ayat sebelum tu Ustaz cakap apa? Allah cipta imej, iaitu imej Allah Ta'ala sendiri, dan diletakkan pada manusia. Tidak ada sama sekali di dalam kitab ataupun pemahaman Imam Abu Hasan Asy'ari. Saya tak malu untuk mengaku kesalahan saya, sebab saya rasa saya manusia yang tak sempurna. Saya harap zikir masjid ni tidak mengganggu penyampaian saya. Apa yang disebut tentang penglihatan hakiki adalah benda tu. Ini saya tak masukkan kepada Allah Ta'ala. Tapi apa yang saya faham, Allah Ta'ala tak cipta imej lalu diletakkan kepada mata. Itu adalah penyampaian yang salah. Walaupun saya faham apa yang Ustaz nak sebut, tetapi penyampaian yang betul pun menyebabkan kita salah memahami, apatah lagi penyampaian yang salah. Yang dikatakan melihat secara hakiki kepada benda, saya tak masukkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya masukkan kepada benda. Benda tu bukannya menjadi imej dan masuk ke dalam mata. Itu bukan pemahaman yang selari dengan sains, yang selari dengan fizik. Benda hakiki yang kita lihat di depan mata kita adalah pantulan cahaya yang masuk ke dalam mata kita lalu membentuk imej di retina. Minta maaf, saya terpaksa kuatkan suara saya supaya jelas kedengaran. Setiap benda yang kita lihat di depan mata kita ataupun penglihatan hakiki, bukannya ia membentuk imej lalu diletakkan di mata kita. Itu adalah penerangan yang salah dari segi akal, yang salah dengan sains, bukan selari. Saya ulang sekali lagi, benda yang ada di depan mata kita tu wujud ataupun kelihatan kerana cahaya yang mengenai sesuatu benda tu lalu memantulkan cahayanya ke dalam mata kita dan membentuk imej setelah melalui kanta mata kita. Selepas melalui kanta mata kita, lalu ia terbentuklah imej pada retina mata kita. Itu yang sebenarnya. Bukannya Allah Ta'ala cipta imej lalu diletakkan kepada mata kita. Itu adalah cara penyampaian yang salah sama sekali.
Kenapa saya memperbetulkan Ustaz Nudrus? Sebab saya sayang kepada beliau. Ilmu beliau tinggi, ilmu beliau banyak, tapi saya rasa sedih dengan penyampaian yang begitu salah. Imej tu takkan terbentuk dan diletakkan di mata, melainkan cahaya tu memasuki mata dan membentuk imej di retina mata kita. Saya harap dengan penyampaian ni, saya tak bermusuh dengan Sidang Kalam, saya tak bermusuh dengan Ustaz Nudrus, bahkan kita boleh saling memahami antara satu sama lain, supaya kita masih boleh bekerja sama lagi membenteras ajaran-ajaran sesat di dalam negara Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.